Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali selepas habisnya Ramadan. Kita bercuti lebih kurang agak-agak 3 minggu tak ada kuliah ya. Saya pun baru balik cuti, iaitu saya ke Kedah, ke Terengganu, bertemu dengan sanak saudara di sana, menghubungkan, mengeratkan silaturahmi. Itu adalah salah satu daripada tanda-tanda hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana persaudaraan antara sesama Islam, apalagi yang punya hubungan keluarga, adalah satu rahmat daripada Allah. Maka hendaklah kita senantiasa berkelakuan baik, berakhlak baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmatnya senantiasa kepada kita, umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita pelajari sepanjang bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada beberapa golongan manusia. Ada manusia apabila datangnya bulan Ramadan, sama saja bagi dia, bulan Ramadankah ataupun bukan bulan Ramadan, puasakah tak puasakah, sama saja. Di luar bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, tak ada perbezaan bagi dia. Bagi dia amal itu tidak ada. Apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala tentang amal manusia yang diganda-gandakan pahalanya, dia tidak pernah mau jenguk. Golongan yang kedua pula, sebelum Ramadan dia tidak beramal, tapi apabila sudah masuk Ramadan dia sibuk. Dialah orang yang dulu-dulunya beramal, tapi selepas daripada Ramadan dia pun hilang amalnya. Golongan yang ketiga, dia beramal sebelum Ramadan. Di dalam Ramadan dia menambahi amalnya berganda-ganda daripada sebelum Ramadan. Kemudian sesudah Ramadan dia menghitung dirinya, menghisap dirinya. Adakah Allah Ta'ala menerima segala apa amal yang telah dikerjakan sepanjang Ramadan? Adakah Allah Ta'ala reda dengan apa yang telah dikerjakan? Kerana ini amat penting kepada kita, kerana kita mengharapkan, iaitu di dalam tasawuf kan ada ajaran rajak dan khauf, iaitu kita takut bahawasanya amalan kita ini rosak dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita mengharap-harapkan Allah Ta'ala itu menerima amalan kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Kerana akibat daripada tidak diterima amal, kita akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala, tidak ada pembela, tidak ada amal yang untuk menyelamatkan kita daripada kemungkaran-kemungkaran yang telah kita kerjakan. Kita ingat sebuah cerita, malaikat Jibril datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan tentang kedahsyatan hukuman Allah Ta'ala kepada orang-orang yang mungkar, yang ingkar di dalam api neraka. Dan malaikat Jibril menceritakan tentang api neraka yang dibakar oleh Allah Ta'ala sampai menjadi hitam legam. Panasnya, Masya Allah, hanya Allah saja yang tahu. Dahsyat sekali cerita itu sampai menitiskan air mata Nabi. Apabila Nabi memandang kepada wajah malaikat Jibril ini, dia juga menangis. Jadi Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, kamu malaikat yang telah dinaskan di dalam Al-Quran tentang betapa baiknya makhluk yang dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada cahaya, yang tidak melakukan dosa, yang senantiasa mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, pun takut kepada neraka dan menangis. Jibril kata, iya, kerana aku pernah melihat seorang malaikat yang duduk di atas singgasananya, dan di sekitarannya ada 70,000 malaikat. Daripada nafasnya Allah Ta'ala menjadikan malaikat lagi. Tiba-tiba satu ketika aku melihat malaikat ini ada di Jabal Kaf. Dia menangis. Sayap yang ada padanya patah.
Kemudian tu dia datang bertemu dengan aku. Dia kata, dapatkah engkau menolong aku di sisi Allah? Malaikat Jibril tanya, apakah kesalahan engkau? Dia kata, ketika malam Mi'raj, Rasulullah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Ta'ala untuk mengambil ibadah solat. Ketika Rasulullah sampai di tempat aku dan di singgah sanaku, aku tidak bangun menghormati Rasulullah. Lalu Allah Ta'ala sangat murka dengan aku dan dipatahkan dua sayap aku dan aku dicampak keluar daripada syurga. Ini malaikat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala tidak melakukan dosa, hanya mengikut apa saja yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kerana satu kesalahan. Kalau kita rasa kesalahan itu tidak besar, tetapi kesalahan itu telah dilakukan kepada orang besar, iaitu orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, Habibullah. Itu kesalahannya. Sekalipun dianggap kecil, tetapi dia telah melakukan kesalahan itu terhadap orang besar, jadi kesalahan itu sangat besar. Begitu juga kita. Sebahagian ahli sufi tidak ada mengatakan bahawasanya ada dosa kecil, ada dosa besar. Semuanya dosa besar. Kalau kategori ulama yang mengatakan ada dosa kecil dan ada dosa besar, itu kerana hukum. Dosa besar adalah dosa di mana ada hukuman hudud disebutkan di dalam Al-Quran. Itu ulama fikih punya definisi atau ulama fikih punya ta'rif tentang dosa besar dan dosa kecil. Tetapi dosa kecil tidak ada hukuman hudud di dalam Al-Quran. Umpamanya orang yang berzina termasuk orang dosa besar, kerana ada dikatakan di dalam Al-Quran tentang hukum rejam, tentang hukum sebat. Begitu juga orang yang mencuri, ia dosa besar kerana ada hukuman potong tangan. Begitu juga orang yang melakukan menuduh zina kepada perempuan yang suci, juga ada disebut di dalam Al-Quran. Jadi semua hukuman-hukuman yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam kitab mulianya, maka siapa pelaku daripada dosa-dosa tersebut digolongkan sebagai dosa besar. Tetapi di dalam kehidupan seorang ahli sufi, dia tidak pernah mengatakan bahawasanya ada dosa besar atau dosa kecil, kerana semua dosa sama besar. Sebabnya walaupun dosa kecil kita lakukan, tetapi kita telah melakukan dosa itu terhadap Allah Rabbul Izzah, Allah yang maha besar, Allah yang memberikan nikmatnya kepada kita. Sanggupkah kita melakukan sesuatu kemungkaran kepada orang, zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita? Kita melakukan satu dosa kecil kepada Allah yang maha besar, maka dosa tersebut juga adalah dosa besar. Ini kalau kita lihat ketelitian ulama-ulama sufi. Kerana waktu saya di Terengganu, saya sempat menziarah pusara makam seorang waliullah yang namanya Tuanku Pulau Manis. Di dalam sejarah, beliau adalah merupakan orang yang bertanggungjawab menyebarkan Islam di tanah Melayu. Salah seorang daripadanya adalah beliau. Ada lagi ulama-ulama lain yang menyebarkan agama Islam di tanah Melayu. Tetapi kealiman beliau ini disebabkan beliau telah menterjemahkan kitab tasawuf yang sekarang kita kenal, kitab Hikam. Kitab Hikam ni dipelajari di pondok di mana-mana, tetapi kitab ni asalnya daripada bahasa Arab dan diterjemahkan oleh beliau. Saya sempat berziarah ke makam beliau kerana kita dulu waktu belajar pun belajar Hikam. Dan salah satu daripada apa yang dijelaskan itulah dia, iaitu dosa besar dan dosa kecil tidak ada pembezaannya, sama saja. Kerana yang kita lakukan waimah sekecil mana pun dosa kita, tetapi kita telah lakukan terhadap Allah yang maha besar, maka dosa itu sangat besar dipandang oleh Allah. Maka sebab itu berhati-hati kita, sampai jangan nanti kita melakukan sesuatu tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mendatangkan bulan Ramadan kepada kita. Sebagaimana takutnya malaikat Jibril kepada api neraka, begitu jugalah takutnya kita terhadap apa yang akan diberikan balasan kepada orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Kemudian malaikat ni bertanya, itulah saja apa yang telah aku
tidak bangun disebabkan datangnya Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan apa permintaan daripada malaikat yang telah dihukum oleh Allah Taala. Sebagai penembus dosa, beliau disuruh berselawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu selawat sangat besar, selawat sangat banyak fadilahnya, sangat banyak manfaatnya. Sebagai salah satu cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membanyakkan selawat. Sudah kita jelaskan di dalam kuliah-kuliah yang lalu, yang makna banyak itu adalah melebihi 300 kali satu hari satu malam. Banyakkan selawat. Yang paling mudah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad pun sudah cukup baik. Kalau